Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Kontroversi ucapan Perdana Menteri baru-baru ini yang menyentuh tentang pemuda-pemuda kafir memang hangat diperkatakan dalam minggu ini. Semua pihaklah kiranya hendak memperkatakan atau menyampaikan pandangan berkenaan dengan apa yang telah diucapkan oleh Perdana Menteri tersebut, daripada para ustaz sampailah orang biasa-biasa macam saya. Sampai saya merasakan bahawa apa yang berlaku sekarang ini seolah-olahnya merupakan satu diversion, satu pengalih perhatian yang tak tahulah sama ada sengaja dibuat ataupun tak sengaja dibuat, yang antara lain mengalihkan perhatian kita daripada isu-isu yang jauh lebih besar sebenarnya yang sedang dan bakal melanda negara kita ini dalam masa-masa yang mendatang. Tetapi sebelum kita cerita tentang perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin saya ingin menambahkan sedikitlah pandangan saya berkenaan dengan isu Ashabul Kahfi ini. Yang pertamanya, kisah tentang pemuda-pemuda kafir ini memang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi dari ayat nombor 9 hinggalah ayat ke-25. Dan kalau anda baca betul-betul tafsir Al-Quran dan sebagainya, daripada 16 ayat tersebut tidak ada walau satu pun yang menyebut bahawa pemuda-pemuda kafir itu adalah pemuda-pemuda yang berada pada zaman Nasrani, zaman Nabi Isa, ataupun pemuda-pemuda kafir itu merupakan pemuda-pemuda Nasrani itu sendiri. Tidak, langsung tidak ada. Bahkan alim-alim ulama yang memang merupakan ulama-ulama tafsir yang muktabar, semuanya tidak menyatakan dengan jelas pemuda-pemuda kafir ini berada zaman Kristian ke ataupun pemuda Kristian ke sebagainya. Sebaliknya mereka lebih menumpukan kepada ibrah, iaitu pengajaran daripada kisah pemuda-pemuda kafir ini tentang bagaimanakah mereka sanggup mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan akidah dan juga nyawa mereka daripada dirosakkan oleh pemerintah yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama juga pengajaran betapa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah kehendaki tidur sampai 300 tahun pun Allah boleh buat, tak ada masalah. Itu pengajaran je, tuan-tuan sekalian. Dan oleh kerana dalam cerita Al-Quran ini langsung tidak dikisahkan pemuda-pemuda ini merupakan pemuda Nasrani atau sebagainya, jadi apa keperluan untuk kita sebagai orang awam, sebagai contohnya, yang bukan ulama tafsir pun hendak menyampaikan kepada orang awam juga di hadapan kita yang tidak ada pengetahuan agama yang sedalam mana mungkin, ataupun tidaklah sampai ke tahap ulama sebagai contohnya, nak cerita tentang mereka ini hidup zaman Kristian, mereka ini pemuda Kristian contohnya, ataupun mereka ini ada disebut dalam Bible. Tak perlu pun sebenarnya semua itu. Itu yang kita persoalkan. Dan dalam video saya sebelum ini pun saya mempertikaikan tentang dua perkara itu. Yang pertamanya ialah apa keperluan untuk Perdana Menteri cuba untuk menyebut ataupun quote tentang Bible dalam hal ini. Sebab audiens Perdana Menteri pada ketika itu ialah para kaki tangan awam. Kaki tangan awam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua tahu 90% bahkan lebih lagi daripada mereka ialah orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Jadi apa perlu nak quote tentang Bible, nak cerita tentang kisah Al-Kahfi ini disebut dalam Bible juga di hadapan orang Islam? Tak penting pun sebenarnya, tak perlu pun. Sebab Perdana Menteri cuma buat ucapan kepada kaki tangan awam. Perdana Menteri bukannya ulama yang menceritakan tentang perbandingan agama. Tak ada. Jadi macam tak ada keperluan. Itu yang pertama. Yang keduanya, tidak ada keperluan pun untuk menyebut tentang pemuda-pemuda kafir ini hidup zaman Kristian ke ataupun pemuda Kristian ke dan sebagainya. Tak perlu pun. Sebab sekarang ini untuk orang awam seperti kita semua, seperti saya, bila kita melihat perkataan Kristian ataupun mengenang agama Kristian, kita akan bayangkan apa? Bayangkan salib, bayangkan Holy Trinity yang memang dijadikan sebagai sebahagian daripada agama Kristian itu sendiri. Dan benda itu bercanggahan dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Isa AS, di mana para pengikut Nabi Isa pada ketika itu pun mereka tidak digelarkan sebagai Kristian. Agama yang mereka anuti itu bukan agama Kristian. Pengikut-pengikut Nabi Isa disebut oleh Al-Quran sebagai Hawariyun. Ada dalam banyak sekali ayat Al-Quran, terutamanya surah As-Saff, yang menyebut tentang Hawariyun ini. Bukannya pengikut Nabi Isa itu dipanggil sebagai Kristian, tidak. Dan semua Nabi dan Rasul, agama yang mereka bawa ialah agama Islam, agama Tauhid, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Agama itu sama saja, cuma syariatnya berbeza. Dan bila ada agama baru yang datang, contohnya kan ada Rasul baru yang datang membawa risalah baru, maka syariat risalah lama itu terbatal. Dan semua syariat-syariat yang lama, syariat zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud dan sebagainya, semua syariat itu telah terbatal apabila Allah telah mengutuskan Rasulullah
SAW ke kota Mekah untuk membawa ajaran Islam sebagai rasul yang terakhir, rasul untuk umat akhir zaman. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak cerita benda ni panjang tau. Sangat-sangat panjang, dan perbicaraan ini hanya layak disebut oleh para asatizah, para ulama dan sebagainya. Jadi selaku orang awam, kita tidak perlulah sampai tahap hendak menceritakan tentang ini tafsir macam ni, tafsir macam tu dan sebagainya. Tak perlu pun. Ambil ibrah cukup. Ambil pengajaran dia cukup. Tak payah nak overstep the boundary sangat. Dan bila kita overstep the boundary untuk satu benda yang bukan ilmu kita, ni cakap tu di sini ni. Bila kita overstep the boundary untuk satu benda yang bukan kemahiran kita, ataupun mungkin kita kurang faham ataupun kita kurang ilmu berkenaan dengannya, maka akan tercetuslah kontroversi seperti ini. Dalam hal ini, saya sebenarnya kalau ikutkan tak setuju ataupun kurang bersetuju kalau ada pihak yang mengatakan Perdana Menteri ini sesat dan sebagainya. Itu tak ada sampai tahap macam itulah bagi saya. Cumanya bagi saya, Perdana Menteri ketika itu dia kurang cermat, dia kurang teliti, dan mungkin juga tidak begitu cerdik untuk quote benda-benda yang tidak sepatutnya diucapkan kepada orang-orang awam sehingga boleh mendatangkan kekeliruan dan sebagainya. Kita kena ingat satu perkara. Dalam bab Al-Kahfi ini, Perdana Menteri ada tersilap satu perkara. Beliau mengatakan pemuda Kahfi ini berkorban untuk mempertahankan prinsip. Benda itu salah. Pemuda Al-Kahfi ini berkorban untuk mempertahankan akidah dan juga nyawa mereka. Bukan sekadar prinsip. Prinsip boleh berubah. Akidah tidak boleh berubah. Kalau anda betul-betul nak menelaah tentang sejarah Al-Kahfi ini secara detail gila, dan anda bertalakilah dengan para ulama, dengan para asatizah yang memang betul-betul genuine dalam menceritakan tentang Al-Kahfi ini. Jadi untuk para asatizah yang duk mempertahankan ucapan PM itu hak anda. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Tetapi perlu diingat, anda juga kena jujur dan disiplin ilmu, kena akui dalam Al-Quran tak ada sebut walau sekali pun para pemuda Kahfi ini merupakan pemuda-pemuda Kristian ataupun pemuda-pemuda Nasrani, ataupun mereka ni hidup pada zaman Kristian ataupun zaman Nasrani. Memadailah kalau kena sebut pun mereka ni hidup selepas zaman Nabi Isa alaihissalam. Itu dah cukup. Tak payah nak overstep sangat. Betul tak? Cukup pasal Al-Kahfi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita nak balik kepada isu-isu yang mungkin dialihkan perhatian kita kerana kita sibuk menceritakan tentang Al-Kahfi ini. Sebab kita beranggapan kadang-kadang muncul satu isu besar, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, adalah bertujuan antara lain berkemungkinannya untuk mengalihkan perhatian kita daripada isu-isu lain yang lebih besar untuk kita bincangkan, yang jauh lebih penting. Antara perkara yang tengah berlaku pada ketika ini termasuklah tindakan kerajaan PMX terbukti telah menambahkan hutang baru sebanyak 104 bilion ringgit untuk tahun 2023 ini saja. Jauh lebih banyak mengatasi Perdana Menteri yang terdahulu. Dan juga berkenaan dengan tarif elektrik yang bakal naik, berkenaan dengan harga diesel yang tidak lagi disubsidikan atau lebih tepat lagi disasarkan subsidinya, dan pelbagai isu lagi yang bakal mencengkam hidup rakyat. Dan mungkin juga kita memasukkan tentang kesukaran ramai pihak untuk mendapatkan kelulusan e-Madani RM100 e-wallet tersebut. Tetapi isu yang paling besar, tuan-tuan dan puan sekalian, yang saya rasa mungkin tak tahulah sama ada sengaja ataupun tidak sengaja dialihkan daripada perhatian kita, ialah berkenaan dengan isu pilihan raya PBT dan juga isu persempadanan semula, di mana kedua-dua isu ini adalah sangat-sangat penting dan sangat-sangat beruncing, terutamanya untuk orang-orang Melayu dekat negara kita ini. Sebab sekian lama kita tahu apakah natijahnya pilihan raya PBT ini, apakah kerosakannya. Bahkan UMNO juga satu ketika dahulu pernah menentang cadangan pilihan raya PBT ini. Tapi tak tahulah sejak bila mereka dah masuk dengan kerajaan perpaduan ini, sejak bercomolot dengan DAP, mereka jadi senyap dan sunyi berkenaan dengan pilihan raya PBT ini. Begitu juga dengan persempadanan semula. Benda ini banyak disebutkan oleh pakar-pakar perlembagaan, pakar-pakar politik dan sebagainya, bahawa perkara ini sebenarnya tidak begitu cantik, terutamanya untuk masa depan kerusi-kerusi orang-orang Melayu, dan juga tidak cantik sebenarnya untuk orang kata apa, composition kaum dekat negara kita ini, seperti yang telah disebutkan oleh Presiden berjasa dalam satu video TikToknya baru-baru ini. Saya tak nak ulas dengan lebih detail tentang perkara-perkara tersebut. Ada orang yang jauh lebih layak untuk mengulasnya berbanding dengan saya. Tetapi cukuplah kalau saya katakan bahawa isu berkenaan dengan Al-Kahfi ini sebenarnya bukan nak kata tak penting, tetapi tidak perlu dipanjangkan sangat pun sebenarnya. Tak perlu sampai semua orang nak sibuk cerita pasal Al-Kahfi, ustaz nak cerita, ustaz ini cerita, yang bukan ustaz pun nak cerita, anak-anak papa, walaun semua nak cerita pasal Al-Kahfi.
tetapi kita terlupa tentang perkara-perkara yang jauh lebih penting untuk kita telitikan, untuk kita perhalusi dan untuk kita ambil langkah berjaga-jaga berbanding dengan isu Al-Kahfi ini. Jadi pesanan saya kepada anda semua dan juga diri saya sendiri, jangan kita terbawa-bawa dengan sentimen dan juga emosi. Kita kena ingat, ada satu benda yang lebih penting untuk kita kenang dan untuk kita perjuangkan berbanding untuk kita berbalah pada satu perkara yang sebenarnya terbuka untuk penafsiran pelbagai pihak dan sebagainya. Dalam mempertahankan kedaulatan negara kita ini dan juga kemaslahatan berikut perlembagaan, maka kita kena berhati-hati bila kita punya perhatian tiba-tiba dialihkan daripada perkara-perkara yang jauh lebih besar untuk kita berbincang perkara-perkara yang tidak sepatutnya dibincangkan ini. Dalam Al-Quran ayat ke-22 surah Al-Kahfi, Allah telah berfirman, janganlah kita berbalas-balas hujah berkenaan dengan hal ini, iaitu tentang hal Ashabul Kahfi, dan jangan pula kita meminta penjelasan daripada mereka yang mengakui bahawa mereka menceritakan segala-galanya. Allah dah ceritakan perkara tersebut dalam Al-Quran sebagai satu pengajaran bagi kita. Tak payah kita nak lebih-lebih bincang tentang hal ini. Ambil pengajaran cukup, fokus. Ada benda lain yang jauh lebih besar menanti kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan kena ingat, kerajaan ini adalah kerajaan mereka tau. Dan mereka boleh buat sesuka hati mereka. Apatah lagi pada ketika ini, secara asasnya, mereka dah dapat 2/3. Satu benda yang bagi saya sangat-sangat menyeramkan. Dan oleh kerana mereka ini dah dapat 2/3, kerajaan ini kerajaan mereka, maka inilah yang telah disebutkan oleh Sani Hamzan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.